Okey, jadi soalan apa ni tadi tu? Pasal suami tu. Ustazah, isteri ni dia kata kalau bercakap dengan suami, tegur suami, suara dia ni tinggi. Kalau menjawab pun salah, tak jawab pun salah. Kalau tak jawab, kenapa diam? Betul lah tu salah. Contoh kan, kenapa diam? Kalau jawab pun salah. Sian orang lelaki. Biasa tuan-tuan buat apa? Malah layan. Saya ada satu kisah untuk muhasabah orang perempuan. Klien saya datang. Isteri ni, kita ada buat session, ada satu slot, saya tahu masa dah nak habis, tinggal lebih kurang. Okey, dah habis pun. Dah 11.03 minit. Tapi ada pengajaran yang sangat bagus daripada cerita kisah benar ni. Ringkas je. Saya bagi isteri dengan suami isteri, okey puan, tuan, sekarang adalah sesi untuk masing-masing boleh luar. Siapa nak mula dulu? Ustazah, saya dulu, isteri. Saya mula dulu Ustazah. Saya ada tak banyak pun Ustazah, ada 10 perkara je yang saya nak sebutkan pada suami saya. Suami ni kan muka pun macam tu kan. Dia pun cakap, pertama saya harap suami saya gini-gini. Kedua Ustazah, ketiga, perempuan pandai susun ayat tuan-tuan. Bunyi solehah je ayat. Subhanallah Ustazah, insya-Allah. Dia selit-selit tu. Saya pun sedar kelemahan saya Ustazah, tapi untuk suami saya, perempuan kan mulut manis kan. Dia cakap. Lepas tu, okey puan, terima kasih. Sekarang encik, peluang untuk encik, saya harap isteri diam ya. Puan jangan cakap apa-apa. Kalau saya tak cakap macam tu, sekali si suami sebut, mama jawab. Okey, sekarang untuk encik pula. Suami diam. Saya habis cungkil. Encik, cakaplah encik. Takkan tak ada satu. Diam. Diam je. Lepas tu akhirnya saya bagi kertas. Okey encik, kalau encik tak nak cakap, encik boleh tulis. Orang isteri pun kena bagi. Kalau tak ada aktiviti, isteri ni akan jadi lain macam. Okey. Jadi saya bagi juga kertas, tulis. Okey. Sekarang kita tulis. Saya memang suka buat macam tu. Nanti akan buat tanda tangan. Kemudian ni, saya akan buat salinan untuk saya, salinan untuk ni. Sebab apa yang kita cakap, lepas tu janji kita pada pasangan biar bertulis. Sebab akan datang, bila datang sesi yang seterusnya, saya akan keluarkan balik, dah buat belum apa janji kita nak berubah untuk pasangan. Cakap senang, buat senang. Masa tu kalau tak ada Ustazah, saya tak buat. Baliklah, nanti datang balik. Sebab saya kata kalau klien tak nak bagi kerjasama, tak nak ubah, apa yang dia cakap dia tapi tak nak buat, tak ada apa yang berubah. Tapi biasa mesti ada kaitan dengan solat. Saya kata orang lelaki tadi tu yang isteri makin teruk tu, saya kata encik ada masalah komunikasi dengan Allah. Sebab itu isteri encik dengan encik ada masalah komunikasi. Isteri suka makin. Habis tu saya kena buat apa Ustazah? Saya suruh Ustazah nasihat isteri saya, Ustazah nasihat saya pula. Sebab masalah encik bukan masalah saya. Encik diuji oleh isteri macam tu. Saya kata encik kena balik semula pada Allah, baiki komunikasi. Solat tak boleh tinggal, itu saatnya kita bercakap dengan Allah. Solat dia awal waktu, cuba solat di masjid. Dia telefon saya balik tak sampai 2 minggu, Ustazah tak payah panggil lah isteri saya, Alhamdulillah banyak perubahan. Saya tanya siapa berubah sebenarnya? Betul lah saya berubah. Betul tuan-tuan puan-puan. Sebab itu Allah berfirman, setiap apa yang berlaku pada diri kamu, maksudnya kebaikan atau keburukan adalah disebabkan diri kamu sendiri. Ubah diri sebelum komplain orang lain. Komplain anak, komplain suami, cuba ubah diri kita. Subhanallah, Allah akan ubah orang sekeliling kita, insya-Allah. Baiklah. Lepas tu suami ni kan saya bagi kertas, dia tulis sikit, lepas tu dia potong. Lepas tu dia tulis, tu dia potong balik. Isteri ni kan, Ustazah boleh tak muka surat belakang? Betul. Dah habis muka surat sampai bawah belakang pula. Saya kata boleh, bagilah buat aktiviti. Perempuan tak hidup diam. Okey. Lepas tu saya tanya, encik, dah siap tu encik? Kenapa encik tak cakap, tak tulis? Saya tak boleh nak bantu encik. Apa yang encik nak daripada isteri apa semua? Lepas tu isteri ni kan menjawab, itulah Ustazah, saya tak ada apa-apa masalah. Nampak tak? Tengok. Dia tak ada apa nak komen saya pun. Saya okey, Ustazah, saya okey. Aduh, perasan betul lah. Memang pengerusi perasaan sedunia. Macam tu kan, persatuan. Saya okey. Tengok, dia tak satu pun dia tak boleh nak komen saya. Confident betul. Suami bila dengar isteri cakap macam ni, suami jawab, Ustazah macam ni, saya dah kahwin 20 tahun dengan isteri saya. Saya tahu buruk dia. Saya tahu kelemahan dia. Saya tahu di mana aib dia. Kalau saya nak tulis Ustazah, memang tak cukup kertas ni Ustazah.
Tapi sebab saya kenangkan kebaikan dia, pengorbanan dia, dia susah payah mengandung melahirkan semua tu, saya tak sanggup tulis walaupun satu. Ustazah paksa macam mana saya tak akan tulis keburukan isteri saya. Isteri dia kat sebelah menangis-nangis. Saya pun, saya nak sebut orang perempuan, kadang-kadang kita rasa kita menang, kita boleh sebut itu, ini pada suami. Bang, gini-gini, awak sebagai suami, tadi saya dengar ceramah Ustazah Asma, dia siap tambah, Ustazah tak cakap pun dia tambah. Guna nama Ustazah. Ustazah cakap macam ni, bang, gini. Bukan saya cakap, Ustazah cakap. Kan? Minta maaf kalau kita datang majlis ilmu tapi menampakkan aib orang lain, aib suami, aib orang lain, kita tak dapat manfaat apa-apa. Sebab itu dalam kitab Hidayatul Salikin, yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu dia letak antara ciri bermanfaat, melihat aib diri sendiri, menambah ketakutan tentang Allah, menambahkan ni, semua nampak diri sendiri. Tapi kalau kita dengar satu ilmu, nampak orang lain, menunjukkan ilmu tu bukan jadi manfaat untuk kita, jadi musibah untuk kita. Balik duk nampak keburukan suami, nampak keburukan anak. Tapi bila kita dengar, melihatkan kelemahan kita sebagai suami, tuan-tuan, tanggungjawab banyak benda tak buat, isteri, semua tengok diri sendiri, insya-Allah ilmu tu jadi bermanfaat. Kita boleh ubah diri kita dan kita boleh ubah orang sekeliling kita, insya-Allah. Subhanallah. Ada lagi ke soalan lain? Tak ada dah. Alhamdulillah. Jadi masya-Allah, MC pun dah berdiri kat situ, tu kira amaran tegas lah tu. Saya mohon maaf salah dan silap sepanjang perkongsian lebih kurang sejam setengah dengan tuan-tuan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan dapat manfaat, dapat iktibar, insya-Allah. Tajuk kita pada hari ini, cinta isi dia nombor 3. Si dia tu selain daripada Allah dan Rasulullah. Saya sebenarnya antara persiapan yang saya buat untuk datang ke sini, ada beberapa himpunan kisah para sahabat yang sangat hebat, bagaimana mereka kerana Allah dan Rasulullah, mereka sanggup korbankan apa sahaja, walaupun terpaksa mengorbankan anak dan isteri sebagai bukti tanda cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kalau Nabi Ibrahim AS, Allah menguji cinta dia, Allah suruh sembelih anak. Betul tak? Allah tidak pernah meminta kita sesuatu benda yang sangat sukar sebenarnya. Tapi Nabi Ibrahim diuji dengan diperintahkan Allah supaya sembelih anak. Nabi Ibrahim boleh saja, ya Allah berilah perintah yang lain, ya Allah, perintah ni sangat berat. Sebab itu anak yang dinantikan lebih 80 tahun. Dah dapat anak suruh tinggal, dah jumpa sekejap suruh sembelih. Ujian yang sangat berat. Akhirnya Nabi Ibrahim nekat, tak ada petikaikan langsung, tetap nekat, tak adalah kok nanti Allah batalkan ni, tak ada ni, tak ada terdetik apa-apa, memang nekat bulat nak sembelih anaknya Ismail. Tapi tiba-tiba Allah gantikan dengan kibash. Nabi Ibrahim benar, dia tak sembelih anak dia, tapi dia telah membuktikan dia berjaya menyembelih rasa cinta pada anak demi membuktikan rasa cinta kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sampai dalam Al-Quran Allah sebut, aku mengambil Ibrahim Khalilah sebagai kekasihku, kesayanganku. Nabi Ibrahim naik darjat sebagai kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para lelaki, tuan-tuan, para ayah, para isteri, para ibu sekalian, hari-hari kita akan diuji dengan cinta kepada manusia sekeliling, cinta pada kereta, cinta kepada handset, cinta kepada makan dan minum, cinta kepada rehat, cinta pada bos, cinta pada pekerjaan. Kita kena buat apa yang mampu kita buat, ialah jadikan semua itu perantaraan kita kepada Allah. Maksudnya datang ujian daripada melalui anak, ya Allah sabar, sebab sabar itulah tanda cinta kepada Allah. Kerja masa punch card ataupun thumbprint, terus baca bismillah, mana ya Allah aku bekerja kerana-Mu ya Allah. Jadi kerjalah sungguh-sungguh, cintailah pekerjaan kita. Ada orang bekerja 30 hari dapat gaji 30 hari, tapi ada orang bekerja 30 hari dapat gaji 30 hari, dapat juga pahala daripada Allah 30 hari. Tapi kena jadikan kerja sebagai ibadah. Imam Al-Ghazali letakkan 3 syarat asas. Yang pertama, niat kerana Allah. Yang kedua, jangan campur maksiat dalam kerja. Jangan ada pergaulan bebas. Rakan sekerja lelaki perempuan berduaan pergi minum kat kafe dan sebagainya. Kita kata rakan sekerja kot khalayak ramai, tapi itu dah dikira maksiat dah tu. Kalau suami kita nampak kita duduk minum air dengan suami orang lain, agak-agak suami marah tak? Kadang sebab atas dasar kerja kita meringankan benda tu. Langgar syariat waktu kerja, kerja tak jadi ibadah. Yang ketiga, jangan sampai pekerjaan kita melengahkan kita daripada kewajipan kepada Allah. Sebab kerja semayang
tak semayang tinggal. Sebab kerja semayang lewat. Padahal kita boleh je dahulukan solat, ada waktu yang dah diperuntukkan. Tapi sebab kita makan 1 jam tu, semayang kelang kabut. Semayang dalam keadaan tak sah dan sebagainya. Semayang lewat dekat asar, jamak sekali. Bukan jamak dah tu, itu jamak takyah, bukan jamak takdim dah tu. Bukan jamak takhir ke dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan insya-Allah hidup kita untuk Allah, mati kita juga untuk Allah. Akhirnya kita akan bertemu dengan Allah di syurga Allah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita sudah dapat penjelasan daripada Ustazah begitu panjang lebar dan begitu mendalam ya. Nombor satunya apa, nombor duanya apa, nombor tiganya apa. Okay, yang ketiga tu dah faham lah ya. Maknanya yang ketiga tu kita tak bolehlah sayang dunia ni berlebih-lebih, sayang suami berlebih-lebih kan. Sayang mak ayah, sayang Allah dulu dan segala